Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini, saya Muhammad Syazrin bin Muhammad Nizam akan menerangkan mengenai jenayah tanpa kekerasan. Jenayah tanpa kekerasan terbahagi kepada 4, iaitu pesalah harta benda, penjenayah konvensional, pesalah politik, jenayah terancang dan juga penjenayah profesional. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai penjenayah konvensional. Seterusnya terdapat 3 jenis jenayah konvensional, iaitu added criminal behaviour, drug crimes, burglary ataupun robbery. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai ketiga-tiga jenis jenayah konvensional tersebut. Baiklah, yang pertama ialah added criminal behaviour. Added criminal behaviour merupakan dia merujuk kepada tindakan ataupun perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu dewasa. Ini termasuklah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa. Biasanya yang ditentukan oleh undang-undang di sesuatu negara. Tindakan kriminal oleh orang dewasa ini dapat meliputi berbagai jenis kegiatan yang melanggar hukum seperti pencurian, pemerasan, kekerasan fizikal, narkotik, penipuan ataupun kejahatan lain. Seterusnya ialah drug crime. Drug crime ialah penyalahgunaan dadah ataupun pengambilan ubat-ubatan secara berlebihan. Yang perkara ini akan saya jelaskan dengan lebih lanjut dekat video yang akan saya tunjuk sebentar lagi. Seterusnya ialah burglary ataupun robbery. Burglary ataupun robbery ini bermaksud ialah satu rompakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pendapatan mereka dengan cara mengambil hak ataupun harta orang lain. Dan perkara ini merupakan salah satu jenayah konvensional yang dilakukan oleh remaja. Baiklah, pesalah jenayah konvensional. Pesalah ini mereka kebanyakannya berasal dari kawasan dalam bandar besar di mana keadaan fizikal mereka tidak menyumbang kepada jenayah. Mereka ini biasanya memulakan kerjaya mereka dengan menyertai ahli dalam kumpulan remaja. Maksudnya mereka ni kebanyakannya terlibat kerana daripada dorongan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Mereka ini juga banyak melibatkan diri mereka dalam kegiatan mencuri, menjual dadah haram serta rompakan. Geng ini berkembang menjadi organisasi tersusun yang disertai dengan nama, pemimpin dan mungkin keterusan sehingga generasi seterusnya. Pesalah konvensional memperoleh teknik jenayah mereka yang semakin canggih apabila mereka beralih daripada kesalahan yang kecil kepada kesalahan yang lebih serius. Hal ini disebabkan dengan kegiatan mereka yang semakin membesar selari dengan organisasi mereka yang semakin berkembang. Penjenayahan ini juga mempunyai banyak hubungan dengan agensi rasmi seperti polis, mahkamah, pihak berkuasa Jwana, institusi reformasi dan juga penjara. Baiklah, seterusnya ialah konsep kendiri pesalah konvensional. Perkembangan konsep kendiri jenayah boleh membawa kepada sikap fatalistik mengenai jenayah dan kitaran kekalahan. Pesalah yang mengekalkan pekerjaan konvensional boleh dengan lebih mudah mengekalkan konsep kendiri bukan jenayah. Tapi penjenayah mungkin memperoleh rekod yang besar pada pertengahan 20-an mereka. Ini boleh membawa kepada kesukaran untuk mengekalkan konsep kendiri bukan jenayah dalam keadaan ini. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan salah satu isu semasa yang sedang berlaku di dalam Malaysia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. 2 lelaki yang disyaki menjadi tokan dadah dikehendaki sejak setahun lalu akhirnya berjaya diberkas oleh pasukan narkotik Ibu Pejak Polis Daerah IPD Kuala Muda. Tangkapan dilakukan menerusi Ops Sarang 2.0 di sebuah port Hayal, lebih dikenali sebagai Pattaya, di sekitar Merbuk, Kedah. Saksikan butirannya dalam 999 minggu ini. Seorang lelaki berusia lingkungan 50-an berjaya diberkas pihak polis selepas dipercayai bertindak sebagai tokan dadah sejak setahun yang lalu.
Cubaannya melarikan diri dengan memecut motosikal ke arah hutan gagal apabila terjatuh sewaktu dikejar pihak polis. Semasa pemeriksaan dijalankan, pihak polis telah menjumpai sejumlah dadah jenis heroin yang diletakkan di dalam sebuah beg sandang kecil. Suspek mendakwa bekalan heroin yang dipercayai diperoleh dari seorang pusher dadah akan diproses dan dijual pada harga RM30 hingga RM50 setiap tiub. Baiklah, daripada video tadi kita dapat menyaksikan pada masa kini terdapat berbagai cara bagaimana penyebaran dadah berlaku di dalam negara kita sendiri. Bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara juga mereka mempunyai cara yang kreatif untuk menyebarkan dadah tersebut. Yang akhir sekali ialah reaksi masyarakat terhadap pesawat konvensional. Masyarakat meletakkan supaya mereka menaikkan penalti ataupun hukuman yang dikenakan terhadap pesawat konvensional ini. Di samping melibatkan diri pesawat tersebut dalam bootcamp, iaitu program latihan dasar untuk rekrut baru bagi menjadikan mereka bersedia dari segi mental, fizikal dan juga emosi. Sekian daripada saya. Behind every successful fortune, there is a crime.